Salam sejahtera semua. Kita masih lagi berada di bab 2 iaitu pengurusan projek. Pada hari ini, anda akan belajar mengenai pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Pada kali ini, anda akan diuji soalan tahap 3 iaitu dengan merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek dan melengkapkan jadual kerja perancangan projek. Jadi, kita teruskan dengan subtopik yang terakhir untuk bab ini iaitu 2.1.7. Pembentukan kumpulan kerja. Kumpulan kerja ialah ahli pasukan dalam sesuatu unit organisasi. Setiap individu membantu dan bekerjasama, berkongsi maklumat, matlamat yang sama dan berkomunikasi. Kelebihan pembentukan kumpulan kerja memberi kesan kepada sama ada individu dan pasukan. Kelebihan pembentukan kumpulan kerja terhadap individu ialah kurang tekanan dalam aspek pekerjaan, tanggungjawab akan dikongsi bersama-sama ahli kumpulan, ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus atau pakar, penghargaan dan iktiraf dikongsi bersama-sama, ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain, dan terakhir pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama-sama. Manakala kelebihan pembentukan kumpulan kerja terhadap pasukan pula termasuklah memperolehi hasil yang optimum, kerja lekatan sesama ahli ataupun rapat dan mesra, komunikasi berlaku secara terbuka, penglibatan yang menyeluruh, pengumpulan sumber dan manfaatnya secara maksimum dan peningkatan motivasi staf. Untuk memastikan setiap ahli dapat melakukan tugasan dalam pasukan, dua aspek yang perlu diambil perhatian iaitu memberi tugasan yang mencabar dan menentukan pembentukan individu. Pertama, memberi tugasan yang mencabar. Tugasan yang mencabar diberikan kepada ahli pasukan bagi membolehkan ahli memberi sumbangan idea, kepakaran dan kebolehan yang optimum. Tugasan yang diberi harus selaras dengan keupayaan dan kemampuan ahli. Aspek kedua, menentukan pembentukan individu. Terdapat 3 proses iaitu pemilihan, latihan dan ganjaran. Pemilihan. Setiap individu berkemahiran interpersonal dan teknikal dalam menjalankan tugas. Manakala latihan diberikan secara terancang bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran lain. Terakhir, sistem ganjaran menggalakkan persaingan sihat dengan mempromosikan kenaikan gaji, pangkat atau pengiktirafan. Terdapat 9 langkah-langkah dalam membentuk pasukan yang berkesan, iaitu kepelbagaian ahli dalam pasukan, bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar, pemilihan ahli dilakukan dengan teliti, memberi latihan yang berterusan, menerangkan matlamat pasukan dengan jelas, sistem ganjaran yang sistematik, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai, menggalakkan penyertaan ahli pasukan dan melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Ini merupakan senarai tugas yang lebih terperinci. Tugas seorang pengurus lebih kepada perbincangan dengan pelanggan, penentuan skop projek dan penentuan masa, pembahagian tugas ahli dan menganalisis maklum balas pelanggan untuk penambahbaikan versi berikutnya. Manakala tugas seorang tabik urus sama ada setiausaha dan bendahari lebih kepada mencari mengiklankan projek dan pelanggan, menyelidik maklumat dan data berkaitan,
mendapat sumber dan penentuan kos, menyediakan dokumentasi dan persembahan, manakala tugas seorang pereka bentuk lebih kepada perbincangan dengan pelanggan, penyediaan pelbagai lakaran, menyediakan lakaran bersaiz dan menganalisis maklum balas pelanggan untuk penambahbaikan versi yang berikutnya. Yang terakhir, tugas seorang pembangun mockup lebih kepada mendapatkan lakaran bersaiz, menyediakan bahan dan peralatan, mengukur, menanda, memotong dan memasang, menghasilkan mockup atau model, dan menguji dan menganalisis. Tugasan minggu ini, sila rujuk modul pembelajaran pada halaman 27 sehingga 29. Terdapat 4 soalan. Soalan 1, nyatakan definisi kumpulan kerja. Sila rujuk halaman 27 pada modul pembelajaran dan halaman 42 pada buku teks. Soalan kedua, nyatakan kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Sila rujuk halaman 27 pada modul pembelajaran dan halaman 42 pada buku teks. Soalan ketiga, bagaimanakah individu boleh bekerja dalam satu pasukan? Perkara berikut perlu diambil perhatian. Sila rujuk halaman 28 pada modul pembelajaran dan halaman 43 pada buku teks. Soalan keempat, nyatakan langkah-langkah pembentukan kerja yang berkesan. Sila rujuk halaman 29 pada modul pembelajaran dan halaman 44 pada buku teks.